Saya adalah produk expert Shaklee dan saya dah makan produk Shaklee dah daripada tahun 2012. Sebelum ni saya adalah seorang yang mempunyai berat badan yang berlebihan. Waktu saya remaja lagi memang saya ni bam-bam lah, orang panggil bam-bam, orang yang sihat berat badan dan dari segi kalau bila dah besar, dah dewasa, dah berkahwin berat badan saya kalau tak mengandung, berat badan saya memang maintain pada 76 kilogram. 76, 74, dia dekat situ je. Kalau tak mengandung tau. Kalau saya mengandung, berat saya waktu sebelum bersalin tu memang mesti akan cecah 80 kilo. Saya rasa 86 kilo yang paling berat sekali, yang berat untuk anak yang nombor 4 tu. Jadi saya memang ada masalah berat badan lah. Tapi sebenarnya nak bagi tahu tahun 2018 itu semua dah menukar siapa saya. Daripada orang yang berat badan berlebihan jadi orang yang slim. Jadi sejak tahun 2018 saya join satu program ni dinamakan sebagai Jom Detox Jutawan. Jadi program Jom Detox Jutawan tu saya buat setiap bulan. Jadi bila saya buat setiap bulan, saya dapat buang sebanyak 23 kg dalam masa 8 bulan. Maknanya 8 kali saya buat detox program. Detox program tu program dia hanya 15 hari. Jadi setiap kali program tu 15 hari. Jadi saya buat tiap bulan. 23 kg saya dapat buang dalam tempoh 8 bulan. Jadi tahun 2018 yang masa mula-mula saya buat program kurus tu, masa tu saya dah berumur 39 tahun. Maksudnya jenis saya untuk kurus bukan hanya bermula tahun 2018, tapi bermula sejak saya dewasa sebenarnya. Bila saya dewasa, saya pernah beberapa kali saya join program kurus tau. 25 tu saya beli satu produk ni. Produk tu kalau zaman-zaman tu, kalau we all ada zaman tu 2005 tu ada satu produk yang produk tu saya makan 8 bulan dapat buang 10 kilo. Saya stop sebab bila saya dapat tahu KKM ambush produk tu tau. Produk tu ada bahan-bahan yang terlarang. Jadi KKM ambush produk tu. Jadi saya stop makan. Jadi alhamdulillah lah masa tu saya syukurlah Allah tunjuk kat saya produk tu tak bagus lah. Jadi saya terus stop. So bila saya stop tu berat badan terus naik tau. Naik pula berganda-ganda rebound dia. Rebound dia 20 kilo. So naik 20 kilo. Kemudian kahwin, kemudian masa second time saya nak kurus tu saya ada saya buat program tak makan nasi. Tak makan nasi for 8 bulan. Masa tu dapat kurus lagi 10 kilo. Dapat buang 10 kilo. Jadi tapi bila kita stop tak makan nasi, efek dia ialah kita akan berat badan kita akan rebound semula. Berat badan kita akan rebound semula, malahan double. 20 kilo lagi saya naik masa tu. Yang kedua yang tak makan nasi. Kemudian yang ketiga saya ada ambil produk H2. Ramai orang tahulah produk H2. Dia RM600 lah sebulan. RM600 sebulan. Tapi tak buang apa-apa. Gunakan produk tu saya tak pastilah. Kemudian saya pernah juga buat apa lagi Saya pernah buat IF tahun 2018 setengah tahun tu lepas saya bersalin, tunggu anak saya dalam 6 bulan 3 bulan ataupun 6 bulan macam tu saya buat IF. Tapi saya buat IF 3 bulan hanya buang 2 kilo sahaja. Jadi saya masa tu 76 kilo, dapat buang jadi 2 kilo jadi 74 kilo. Bila saya dapat 74 kilo tu, upline saya Master Laila, dia suggest untuk join dia untuk buat program Jom Detox Jutawan tahun yang sama 2018 Disember. Jadi saya join. Yang tu daripada situlah saya bermula. Saya dapat buang dengan program Jom Detox Jutawan, saya dapat buang 23 kg dalam masa 8 bulan. Dan daripada situ saya dapat size S, size XS sehinggalah sekarang alhamdulillah. Jadi tak ada rebound.
long term effect pun tak ada. Jadi long term effect dia lah kita lebih healthy, lebih glowing, lebih cantik lebih rasa muda dan bukan sahaja saya buat Jom Detox Jutawan, saya ada buat juga IF. Tapi IF yang kami buat, yang kita ada guide ni, dia lebih tersusun, dia lebih sistematik. Jadi tidaklah dalam tempoh 3 bulan tu hanya buang 2 kilo sahaja. Tapi berjaya buang banyak lah. Sebab tahun 2019 tu, 2020 tu saya ada buat IF sekali dengan Jom Detox Jutawan. Jadi dapat buang, dapat maintain, ada masa-masanya dapat buang juga. Jadi sebenarnya program untuk kurus ni sebenarnya kita tak boleh nak fikir ianya adalah satu program yang short term tau. Dia adalah satu program yang long term. Sebab saya dari tempoh 2018 tu hingga sekarang, hingga tahun 2022 masa tu memanglah buang 23 kilogram, tapi adalah masa-masanya sebab masa tu tempoh PKP, tempoh kita cucuk vaksin Jadi masa tu adalah juga saya diuji dengan naik turun berat badan naik ada, turun pun ada, naik lebih banyak, tapi tak adalah sampai rebound tu sampai 5 kilo 10 kilo rebound dan dia stay kat situ, tidaklah. Tak pernah lagi lah. Jadi tahun lepas pula saya join program transformation yang Shaklee buat bulan 8. Bulan 8 Shaklee buat. Masa tu berat saya daripada tahun 2020 tu memang berat saya ada naik lah. Ada naik sampailah jadi around 64 kilo. Masa tu 64 kilo tahun bulan Ogos 2023 Jadi masa tu naik jadi 64 kilo. Tapi alhamdulillah sekarang berat saya 56 kilogram. So bulan Februari berat saya 56 kilogram. So I am the best person untuk bercakap dengan anda tentang program kuruskan badan dan macam mana anda boleh mendapat manfaat dengan program-program yang kita susun, dengan suplemen-suplemen sokongan yang kita cadangkan supaya kita jadi lebih sihat, kurus lebih lama, kesihatan pun lebih baik secara long term. This coming raya, this coming puasa, macam mana kita nak manfaatkan masa yang ada untuk kita kurus. Jujurnya saya nak cakap waktu puasa sebenarnya kurang efektif untuk kita kurus. Untuk kita kurus betul-betul nak buang sampai 6 kilo, 5 kilo pun perhaps mungkin susah sikit. Kalau dapat 3 kilogram tu pun insya-Allah boleh. Tapi kalau kita nak kurus lebih banyak, kita must start now. Kita kena start sekarang untuk kita kurus lebih banyak menjelang raya. Sebab puasa tu sendiri dia sebenarnya tak kurus banyak, tak buang banyak. You kena target hanya 3 kg, sekat 3 kg macam tu sahaja. Tapi masa yang kita ada sekarang, kita sepatutnya manfaatkan untuk kita dapat buang extra kilos. Kita boleh target 20 hari lagi. 20 hari lagi kita boleh dapat buang dari maybe 3 kg. So by raya you akan dapat buang 6 kg. Dalam tempoh 20 hari ni dapat target buang 3 kg. Kemudian kita target bulan puasa kita buang 3 kg. So kita dapat total 6 kg kita dah shade off daripada badan kita. Menjelang raya you boleh tukar size. Jadi itu adalah antara cadangan saya lah. So daripada sekarang you ambil set kurus Shaklee, you amalkan beberapa tips yang saya nak share ni dan you konsisten amalkan. Nanti puasa saya bagi video yang berkaitan lah untuk puasa. Tapi waktu 20 hari ni anda lakukan beberapa perkara yang saya share ni untuk anda dapat buang extra kilo. Maybe 3 kg pun cukup dah. Dengan buat IF, makan Shaklee. Anda boleh buat juga join detox. Kalau detox kami tak ada buat grup yang tertentu yang formal buat masa ni. Tapi kalau anda nak guide daripada saya, anda boleh join saya guide anda untuk buat program detox kita sendiri. Okey, satu, macam mana kita nak kurus dalam tempoh 20 hari ni. Sebelum puasa kita nak target kita nak buang 3 kg. Jadi yang pertama anda kena pastikan anda cukup bekalan air. Minum air tu mesti cukup. Air ni adalah untuk memberikan kita hydration,
air juga untuk memberikan kita tenaga. Jadi kalau kita kurang minum air, lebih-lebih lagi cuaca panas kat luar, jadi kita akan dehydrate, badan kita tak berfungsi. Jadi itu memang lebih bahaya. Jadi pastikan air mencukupi sebab nanti puasa kita dah kurang minum air. Jadi masa ni lah kita kena minum air secukupnya. Minum air secukupnya, kalau saya macam saya suggest about 3 liter sehari pun dah cukup dah. 2,5 liter ataupun 3 liter sehari dah cukup. Tapi setiap body itu berlainan. Jadi biasanya kalau anda join dengan saya akan bagi advice dengan anda lah berapa liter yang kita boleh ambil setiap hari. Jadi bahagikan 3 liter tu, contohnya 2,5 liter tu bahagikan dalam tempoh sehari. Sampailah, saya tak advise sangat nak minum waktu malam sebab waktu malam kalau kita minum dia akan ganggu tidur kita. Sekejap-kejap bangun nak kencing, sekejap bangun nak kencing kan, dia mengganggu tidur kita. Jadi air ni you should finish by 8 PM. 8 PM tu, 8 malam tu habiskan minum air. Jangan minum air dah lepas pukul 8 tu, sebaiknya lah. Okey, habiskan air dalam sebelum pukul 8. So 2.5 liter misalnya, habiskan sebelum pukul 8 malam. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jauhkan ataupun kalau boleh sebaiknya anda jauhkan terus daripada pengambilan makanan ataupun minuman yang bergula. Minuman yang bergula ataupun makanan bergula, contohnya kuih-kuih, biskut-biskut, pastry, dessert, kek-kek, aiskrim, kemudian air shake, air jus buah ke, ataupun air dalam tin, air dalam kotak, semua tu anda jauhkan, buang semua. Jangan ambil. Kalau biasa ambil, saya akan ajar step by step. Yang manis ni sebenarnya dia akan meningkatkan insulin kita. Insulin ni satu hormon yang dia suka kepada manis. Dan jadi dia akan suka kepada kegemukan. Dia akan suka pada fat. Jadi benda-benda manis ni, dia kalau kita ambil dalam tempoh yang lama, dia akan mengumpul lemak. Jadi lemak ni memang suka, insulin tu akan suka. Dia akan pegang dengan lemak ni. Jadi kita akan semakin gemuk. Jadi sekarang ni anda shut off, buang semua pengambilan gula. Mana-mana gula dalam minuman ataupun makanan, jauhkan terus. Saya akan ajar macam mana kalau anda memang susah nak buang gula kan, ataupun anda memang sentiasa ketagih gula. Jadi saya akan ajar step by step kalau anda ada join dengan saya. Yang ketiga ialah jangan ambil snack-snack. Selalu kita ni suka makan snack. Saya pun dulu memang suka makan snack. Snack contohnya keropok, apa lagi? Kacang-kacang peanuts tu no. Peanuts tu tak boleh. Kemudian krepek, apa lagi snack-snack yang kita selalu makan. Itulah antara kegemaran orang rakyat Malaysia kan. Itu ataupun snack-snack macam buah pala semua tu kan. Ada yang snack yang tinggi kandungan gula, ada yang snack yang tinggi kandungan garam dia. Biskut-biskut kita buat cicah dengan Milo ke, cicah dengan teh ke, cicah dengan kopi ke, tu jangan. Semua benda tu snack-snack ni you kena jauhkan. Okey, yang ketiga jauhkan snack-snack. Kemudian yang keempat, anda kurangkan makan makanan karbohidrat ringkas. Karbohidrat ringkas ni kita senang nak tahu, dia adalah berwarna putih. Karbohidrat ringkas ni macam nasi ataupun tepung, yang benda-benda putih ni adalah karbohidrat ringkas. Jadi anda kurangkan makan. Ambil separuh sahaja, ambil suku sahaja. Kalau ambil roti, makan roti sekeping sahaja. Kalau anda ada ambil nasi ke, ambil segenggam sikit sahaja. 2-3 sudu sahaja. Sama juga dengan mi, bihun, pasta seperti spaghetti, kemudian makaroni, semua tu ambil sikit sahaja. Jangan lebihkan kepada lauk. Yang kelima, yang terakhir, anda lebihkan amalkan pengambilan protein. Protein, especially plant protein, untuk longevity, lebih baik plant protein banding dengan meat protein. Meat protein contohnya ayam, daging, ikan. Jadi itu adalah meat protein. Boleh ambil sekali-sekala, tapi lebihkan kepada plant protein. Okay, kemudian plant protein ni pula
you boleh bila kita makan nasi ataupun makan meal pagi jadi lebihkan protein tu. Protein separuh pun tak apa. Kemudian suku fiber daripada buah ataupun sayur. Kemudian suku daripada karbohidrat. Jadi karbohidrat kalau you ada bajet nak beli karbohidrat kompleks yang seperti quinoa, kemudian almond itu pun lebih baik sebenarnya, tapi saya saya tak suggest sebab dia agak pricey jadi kita masih boleh makan nasi putih tapi dalam kuantiti yang terkawal, ambil suku sahaja, 2-3 sudu sahaja sekali makan dan yang keenam kita buat IF. IF ni kita boleh buat. Intermittent fasting ni memang sangat popular sejak tahun 2017 lagi kat Malaysia ni tau. Sebelum Lisa Surhani kan yang jadi orang tampak dia kurus. Saya tanya dia buat apa kan? Dia sebenarnya dia kurus, dia buat IF. Tapi saya sebelum Lisa Surhani buat pun memang saya dah buat IF ni. Saya belajar sendiri Jadi IF ni kita boleh buat minimum, kita buat sebaiknya kita buat 16 jam sehari, 18 jam sehari, 20-24 jam sehari Jadi kita akan kurangkan waktu kita makan. Bila kita kurangkan waktu kita makan, badan kita akan membakar lemak lebih banyak yang tersimpan dalam hati kita dan tersimpan dalam badan kita. Lemak ni kalau kita nak bakar dia, kita mesti fast ataupun kita mesti tak ada makanan baru yang masuk dalam badan kita dalam tempoh 14 jam. Sebab tu memang bagus untuk buat IF ni. Sebab IF membantu membakar lemak kita. Bakar lemak kita tau. Okey. Jadi cuba buat IF. Okey. Yang ketujuh ialah amalkan vitamin suplemen Shaklee. Seperti untuk pengetahuan, kalau kita buat diet, program-program diet program-program diet ni kita sendiri akan kurang makan. Satu, kita buat IF. Satu, kita memang kawal pengambilan makanan kita Nasi pun kena kurang protein kita ambil kan. Tapi maknanya dari segi kuantiti tu sendiri kita makan dah kurang. Apa lagi kita buat IF. Bila kita buat IF, lagilah kita kurang makan sebab kita hanya makan sekali ataupun 2 kali sehari sahaja. Jadi penting untuk kita makan suplemen sebab bila makan suplemen kita akan dapat energi, membantu untuk cover nutrition yang kita tak dapat daripada makanan yang kita ambil. Kita mungkin makan kurang, kita mungkin makan dengan limit masa. Jadi suplemen ni sangat membantu kita untuk membantu kita close the nutrition gap. Jadi kita nak cukupkan nutrition kita nak dapat tenaga, kita nak repair sel kita. Jadi kita perlukan nutrition. Jadi untuk badan kita berfungsi. Jadi sebab apa? Sebab kita dah kurang makan. Kita dah masa kita makan pun dah jadi 2 kali ataupun sekali sahaja sehari. Kemudian kita kurang makan tu sendiri dah menyebabkan nutrition kita kurang masuk dalam badan kita. Yang keempat ialah berapa banyak khasiat yang kita dapat dalam makanan yang kita makan tu kan. Berapa banyak aja yang dapat serap dalam badan kita. Jadi kita kena makan suplemen Shaklee untuk membantu badan kita ni berfungsi. Kalau badan kita kurang dapat nutrition, dia akan ada efek juga UOS. Jadi sebab kalau UOS perasan kalau kita kalau kita kurus ramai orang yang nampak tua. Sebab apa nampak tua? Sebab dia ada banyak nutrition yang kita dapat dalam badan dia. Macam kalau macam saya ni kan, saya kurus tapi nampak glowing kan. Itu adalah salah satu sebab utama ataupun manfaat utama yang kita dapat bila kita kuruskan badan tapi kita makan suplemen pada masa yang sama. Suplemen yang membantu untuk kurus. Jadi saya akan share dengan anda antara suplemen yang saya memang makan sampai sekarang. Sebab berat saya sekarang 56 kilo dan sebenarnya target saya nak dapat 50 kilo. Tinggi saya ni rendah sahaja. Saya ni 144 cm sahaja. Jadi kalau ikutkan berat badan ideal saya ialah about 48, 45 macam itulah. Tapi saya tak nak skinny sangat, saya tak nak kurus sangat. Jadi saya target hanya sekadar 50 sahaja. Jadi 50 tu pun memang bertahun-tahun saya aim tau. Tapi sekarang alhamdulillah dah makin dekat dengan 50. Saya enjoy the journey. Saya masih buat program kurus. Hari-hari saya buat IF
kemudian makan suplemen Shaklee, jaga pemakanan. Jadi antara suplemen yang saya boleh share dengan anda ialah anda tunggu okey, ini adalah satu suplemen yang saya amalkan hari-hari. Ini lecithin nama dia. Lecithin memang so famous untuk sebagai fat burner. Dia pengemusi lemak. Emosi lemak tu maknanya bila dia masuk tu dia akan kacau lemak tu sampailah dia jadi partikel yang halus dan senang untuk dibuang. Itu adalah cara yang mudah untuk kita faham lah. Jadi Shaklee punya lecithin ni harga dia murah saja. Dia ada 180 biji 180 biji dan kita hanya kalau kita tak puasa kita boleh makan lepas waktu makan, lepas kita lunch ataupun lepas kita dinner. Saya tak makan makanan berat malam Jadi saya makan lecithin ni waktu tengah hari sahaja. Lepas makan tengah hari. Ini sehari kita sekali makan terus 6 biji. Terus 6 biji Tapi lecithin ni selain daripada membantu untuk kurus, dia membantu untuk memori kita, untuk otak kita. Jadi membantu ingatan. Pelajar, untuk sesiapa yang belajar, untuk sesiapa bekerja ataupun bisnes macam saya pun sesuai untuk makan untuk kesihatan otak, untuk memori kita Jadi lecithin juga bantu untuk kurus. Jadi kita ambil selepas makan. Selepas makan yang berat. 40-an ataupun umur berapa puluhan pun sesuai untuk makan Jadi dia membantu untuk mengecilkan sel lemak tu kepada partikel halus agar mudah untuk dibuang. Itu cara mudah nak faham je. Sehari kita ambil 6 biji sehari waktu lunch hour lepas makan dan ataupun kita ambil lepas berbuka puasa waktu malam kalau puasa lepas berbuka tu makan lecithin. Lepas lunch makan lecithin. Itulah maknanya cara dia ialah waktu makan utama, meal utama kita makan lecithin. Okey, faham Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah omega guard. Omega guard ni adalah sejenis omega 3 satu keperluan omega fish oil yang membantu. Dia ada dua fungsi untuk kurus tau. Okey, best sangat yang ni. Sebab saya, kalau kita buat IF, kita ni mesti nak tahan sebab kita ni kurang makan. Kita makan lepas 18 jam ataupun 20 jam seperti contohnya. Jadi yang pertama kita nak kita ni tahan lapar. Bila kita puasa pun, kalau puasa Ramadan kan, kita nak kita ni tahan lapar. Betul tak Itu yang pertama, yang kedua perkara. Kemudian yang ketiga, kita nak burn fat tu macam mana? Kita ada pernah dengar tak orang kata eat fat to burn fat. Ini adalah salah satu perkara dia. Burn fat, eat fat to burn fat. Dia ni adalah sejenis lemak baik. Jadi kita makan lemak baik untuk dia dapat bakar lemak yang kita ada dalam badan kita yang kita tak nak ni. Jadi makan omega guard. Satu lagi ialah dia bantu untuk kita kenyang lebih lama, tahan lapar. Jadi cara nak makan dia waktu kita waktu tak puasa sekarang kita buat IF, saya akan makan waktu malam. Waktu malam sebab saya nak esok tu saya akan puasa, saya akan makan the next meal saya mungkin pukul 10, mungkin pukul 12. Jadi saya makan bila saya nak close eating window. Jadi saya makan waktu malam. Bila saya dah close eating window, saya makan waktu malam 3 biji sahaja sekali makan satu serving 3 biji, okey. Kemudian waktu puasa bila nak puasa kita makan waktu sahur. Bila puasa kita makan waktu sahur. Dua peranan omega guard ialah untuk bakar lemak dan yang kedua ialah memberi kita rasa kenyang lebih lama, kurangkan rasa lapar. Jadi cara dia ialah makan sebelum tidur lepas dinner 3 biji ataupun waktu puasa kita makan sebelum waktu sahur. Bila puasa kita makan waktu sahur 3 biji. Jadi kita akan kenyang sampai petang lepas masa berbuka dan waktu kita sekarang ni kalau kita makan semalam dinner ni pun kita rasa masih tak bunyi lagi perut saya. Saya pun tak makan lagi ni. Last saya makan semalam pukul 4 petang. Last meal saya pukul 4 petang semalam. Jadi sekarang dah pukul 10, dah 18 jam saya puasa. Jadi ini pun perut tak bunyi lagi. Best tak? Best kan? Jadi makan omega guard tu macam itulah, dia sekali serving 3 biji Okay, kemudian saya ada Herblex.
Herblex ni memang kita bukan makan hari-hari. Jadi Herblex ni adalah sejenis, dia ada khasiat sena, daun sena. Semua Herblex ni membantu untuk usus kita, bersihkan usus, dapat usus kita tu boleh lancar. Jadi bagus sangat untuk orang yang ada masalah penghadaman, masalah sembelit, masalah apa lagi, kurang membuang, seminggu sekali membuang, 2 minggu membuang tu masih masalah lah. Jadi bila kita gagal membuang setiap hari, dia akan menyebabkan berat badan kita berlebihan. Kalau you perasan sesiapa yang obese, siapa yang overweight, dia memang akan ada masalah kegemukan. Jadi you all kena pastikan you all perbaiki masalah usus. Jadi salah satunya ialah saya suggest you all ambil Herblex. Waktu kita tak puasa sekarang ni, ambil, kalau saya ambil waktu weekend sahaja. Sabtu Ahad saya ambil 2 hari. Okey. Jadi ambil sebelum tidur 4 biji. Tapi dia bergantung juga kepada kita punya berat badan. Jadi kalau anda nak beli, anda join saya akan bantu anda consultation untuk anda mengikut berat badan anda, berapa biji yang anda boleh ambil. Kemudian waktu puasa kita boleh makan alternate day. Alternate day means kita makan selang sehari. Okey, jadi sebabnya waktu puasa kan kita memang ramai orang akan alami masalah sembelit. Jadi kita nak pembuangan tu lancar, setiap 2 hari kita makan Herblex. Tapi berapa dos dia anda kena maklum dengan saya lah, berapa banyak, berapa berat anda. Tapi kena beli dengan saya dulu. Saya adalah satu benda yang penting kalau kita nak kurus, sebab usus kita mesti kena lancar. Kita dah kata lapar. Kita nak kurangkan rasa lapar, nak kenyang lagi lama, makan omega. Kemudian kita nak emulsify lemak, kita makan lecithin. Dan usus kita sihat, kita makan Herblex. Kemudian kita ada lagi apa lagi? ESP, protein. Kita makan ESP. Dalam Shaklee ada banyak jenis protein. Dia ada ESP, dia ada, saya letak ke tepi dulu ESP, kemudian dia ada Life Change. Kemudian ada satu lagi elderberry kan. Life Change, elderberry. Ada 3 ni. Apa beza saya akan share. Jadi kalau kita nak kuruskan badan, kita pastikan kita ada ambil juga protein. Tadi saya sebut protein penting untuk kita, untuk build muscle kita, kemudian untuk kita rasa kenyang lebih lama. Kemudian protein juga membantu untuk kita ni, bila kita makan tu kan, setiap meal kita utamakan ambil protein. Sebab apa? Protein ni memberikan kita tenaga. Dia juga memberikan kita rasa kenyang lebih lama, dan kita dapat kita dapat build muscle kita. Muscle tu penting. Bila kita ada muscle ni lah yang dapat membakar lemak kita. Okey. Saya share dulu tentang ESP. ESP ni dia ada 16 gram protein 14 gram protein, soy protein. Dia memang khasiat dia memang fully soy base. ESP, tapi ESP ni bukan meal replacement. Dia tidak mengandungi multivitamin, jadi dia bukan meal replacement. Jadi ESP adalah salah satu protein dalam Shaklee. Bagi orang-orang yang mengandung, yang menyusu, you all ambil ESP waktu puasa. Waktu tiap hari pun ambil juga. Dan ESP dia ada, tapi boleh juga kalau kita nak nak buat sebagai meal replacement, tapi kita campur lah. Maybe kita boleh blend dengan buah-buah ataupun sayur, jadi dia akan jadi add on more nutrition dalam kita punya minuman ESP tu. Jadi ESP ni dia ada khasiat kalsium, tinggi kalsium, tinggi protein, kemudian free from trans fat acid, dan dia mengandungi vitamin B. Dia ada 5 jenis vitamin B, jadi memang sesuai kalau sesiapa yang ada diabetes, sesiapa yang ada kolesterol tinggi. Jadi anda nak kurus pun anda boleh amalkan ESP. Jadi protein dalam Shaklee ni salah satunya ialah ESP. Okey, protein yang kedua ialah Life Change. Life Change ni adalah kita rebrand nama Change. Sebelum ni Change sahaja nama dia. So ini adalah nama baru, Life Change nama dia. Sebabnya formula dia berbeza. Formula dah ditambah baik, dah diperbaiki. Sebelum ni Change dia adalah daripada protein soya, 100% protein soya. Tapi Life Change ni dia ada manfaat
beberapa jenis protein dia ambil daripada dia ambil daripada protein blend soy protein isolate satu, kemudian soy protein concentrate satu, dan kemudian daripada rice protein. Jadi dia ada 3 jenis protein dalam ni. Dan setiap satu hidangan untuk life change ni dia menyediakan sebanyak sebanyak protein 16 gram protein. 16 gram protein Jadi satu serving, setiap kali kita minum, satu serving tu menyediakan 16 gram protein. Dan life change ni dia mengandungi multivitamin. Jadi dia adalah meal replacement yang bagus. Jadi yang ni kita boleh amalkan masa sahur. Masa nak kurus, kita tak makan, tak payah makan benda lain. Minum life change. Kemudian kita ada dalam ni pun juga kita ada prebiotik. Prebiotik ni bagus untuk perut. Jadi tadi kan saya sebut kalau perut kita elok, kita boleh mudah untuk kita kuruskan badan. Jadi minum life change dia ada manfaat prebiotik. Jadi bila prebiotik ni adalah satu bakteria baik. Jadi bakteria baik itu bagus untuk perut kita, bagus untuk usus kita. Apa lagi? Dia ada beberapa vitamin dan mineral, 24 jenis vitamin dan mineral. Jadi membantulah untuk tubuh kita. Jadi yang paling pentingnya dia ada leucin yang tinggi, dia ada fiber yang tinggi, dan life change ni adalah meal replacement. Jadi bila kita makan meal replacement, macam saya saya makan protein, saya minum protein sahaja sekali satu hidangan waktu satu meal Saya sehari saya makan dua meal sahaja. Jadi pagi ataupun tengah hari saya minum life change ataupun life change elderberry. Jadi satu meal lagi baru saya makan makanan. Contoh saya buat roti ke, saya makan nasi ke. Jadi satu lagi waktu makan saya akan minum life change ataupun life change elderberry. Dua ni adalah meal replacement saya lah. Bila kita makan meal replacement, tak payah makan benda lain. Sebab ini sahaja pun dah memang kita dah kenyang. Cara nak makan dia untuk tiga protein ni macam kalau life change ni dia ada, kita ambil 3 scoop. 3 scoop of life change kita campur dalam air, minum macam tu. Tapi kalau kita ambil life shake ni 2 scoop sahaja. 2 scoop sahaja. Jadi bancuh dan kita minum macam biasa. Kalau macam ESP hanya 1 scoop sahaja. Jadi lainlah dia punya cara penyediaan. Jadi life change memang bagus. Dia ada sekarang kita hanya ada perasa coklat sahaja. Memang tapi memang sedap. Sedapnya bau coklat dia. Bau coklat dia memang rich dan dia kurang manis. Jadi sebab dia kita menggunakan Reb M teknologi, ambil daripada cane sugar yang mana dia zero calorie. Zero calorie of sugar. Jadi benda ni tidak menaikkan kita punya blood sugar dah. Jadi sesuai juga untuk orang diabetes, orang yang nak kurus especially puasa nanti bagus untuk makan waktu sahur dan juga waktu sekarang ni waktu kalau kita nak makan pagi pun boleh. Jadi cara nak makannya 3 scoop of life change, bancuh dalam air, minum waktu meal replacement pagi ataupun tengah hari. Okey. Ini adalah life change. Kemudian yang kita ada sale bulan ni ialah life shake elderberry. Yang ni adalah soy protein bersama-sama dengan elderberry. Jadi dia ada double protection, iaitu protein dan juga antioksidan. Jadi dia ada double protection. Dia ada manfaat elderberry, jadi kita ada antioksidan dalam ni. Dan dia juga adalah diperbuat daripada beberapa jenis protein iaitu soy protein concentrate, soy protein isolate, kemudian organic chia seed dia guna organic chia seed, kemudian organic pumpkin seed protein. Jadi dia ada 4 jenis jenis protein dalam ni, dan dia juga ada enzim perut iaitu enzim bromelain, enzim papain, termasuk dengan dia ada prebiotik. Jadi ini yang better tau. Ini yang terbaik berbanding dengan protein yang lain. Bagi saya inilah yang terbaik sebab dia ada enzim perut, dia ada prebiotik, dia ada antioksidan, ada protein yang tinggi, ada multivitamin, dia ada multivitamin Jadi ni memang best lah. You all kena beli yang ni untuk pakai waktu sahur, untuk puasa dan juga kalau kita nak makan sekarang, kita gunakan sebagai meal replacement. Jadi 2 scoop of life change, you bancuh dengan air, kemudian you ambil minum macam tu.
minum waktu pagi, waktu nak break IF, ataupun kita nak waktu sahur, kita ambil waktu sahur. Okey, kalau nak puasa nanti ambil waktu sahur. Okey, itu adalah cara ambil dia. Kemudian apa lagi? Itu adalah untuk protein. Jadi satu lagi untuk kurus ialah kita ambil alfalfa kompleks. Alfalfa kompleks ni sebab dia adalah satu mineral yang tinggi, dia ada khasiat untuk memberikan tenaga kepada badan kita. Jadi dia ada banyak khasiat, penuh dengan nutrition. Jadi bila nutrition banyak dalam satu suplemen ni, jadi membantu untuk badan kita ni dapat manfaat yang banyak, nutrition dense untuk badan kita. Jadi cara nak makan alfalfa ni ialah dia 10 biji sehari. Jadi cara makan, kita makan waktu pagi 5 biji, waktu malam 5 biji. Jadi kalau kita puasa pun sama je lah. Waktu sahur ambil 5 biji, waktu berbuka 5 biji lagi. Jadi ini memang sangat powerful. Dia memberikan kita tenaga juga tau. Tahu tak sebenarnya zaman-zaman dulu kuda-kuda dia suka makan alfalfa. Kuda-kuda memang suka makan alfalfa. Jadi bila kuda-kuda makan alfalfa, kita tengoklah tenaga kuda macam mana kan. Laju, lari, endurance, dia boleh resistance. Jadi kuda ni sangat bagus untuk sebab memberikan tenaga dia kuat. Jadi alfalfa ni pun bagus memberikan manfaat kepada kita sebab memberikan kita tenaga juga. Dan kalau nak tahu, alfalfa ni adalah jenis tumbuhan yang memang dia punya akar tu tunjang sampai ke dalam, jauh sangat dia. Dia punya akar tu tunjang serabut dia sampai masuk ke dalam. Jadi bila akar dia sangat panjang, dia dapat manfaat mineral ataupun manfaat nutrition yang paling banyak daripada pokok-pokok lain. Jadi memang baguslah Syakri ambil buat alfalfa ni dalam bentuk tablet yang kita boleh amalkan. Jadi ini adalah untuk fungsi detox sekali. Jadi bila kita nak kurus penting untuk kita ada fungsi detox ni. Sebabnya detox ni membantu badan kita ni buang benda-benda yang tidak perlu. Jadi alfalfa ada khasiat macam tu untuk fungsi detox. Jadi cara makan dia 5 pagi dan 5 waktu malam. Okey. Yang penting you all jangan makan sendiri. Beli daripada saya akan beri consultation untuk anda. Okey. Resvee. Resvee ni penting untuk kurus juga. In sense of macam mana? Okay, yang pertama dia adalah sejenis polifenol. Sejenis polifenol yang mana dia memberikan kita perlindungan daripada radikal bebas. Bila badan kita memang sentiasa akan keluarkan radikal bebas satu. Bila setiap proses kita bernafas, proses dalam badan kita tu sendiri akan mengeluarkan radikal bebas. Dan kalau kita ada bersenam tu sendiri akan membebaskan radikal bebas. Zaman sekarang ramai orang suka bersenam dah. 50% of rakyat Malaysia memanglah suka bersenam. Memang orang-orang yang fit semua. Jadi tak pelik kalau kita ada banyak orang yang sekarang ni bersenam-senam tiba-tiba rebah jatuh sebab sakit jantung, tiba-tiba kena serangan jantung dan sebagainya, pengsan dan sebagainya. Jadi penting kalau you bersenam, pastikan you ada ambil antioksidan. Ambil resvee sebab resvee ada banyak kebaikan selain daripada antioksidan sahaja. Satu antioksidan kan. Satu yang kedua ialah dia membantu memperbaiki hormon kita. Hormon apa yang membantu kita kurus? Kita ada banyak hormon yang membantu kita kurus. Yang pertama, hormon tidur. Hormon tidur, melatonin, serotonin, semua tu membantu untuk kita tidur tau. Jadi kita nak blendkan semua ini dengan baik, nak keluarkan semuanya pada waktu yang sesuai untuk kita tidur. Jadi bila kita tidur dengan baik, kita pun mudah untuk kurus. Ada satu perkara yang kalau kita nak tahu sebenarnya, kita ni gagal kurus sebab kita kurang tidur, kita kurang rehat. Cuba you all buat. Cuba you all periksa kalau anda ni kurang tidur, tak lena tidur setiap hari, mungkin akan perasan berat badan susah nak kurus. Kita akan tension sebabnya dia akan meningkatkan hormon kortisol. Hormon kortisol ni adalah hormon stres. Jadi bila kita stres, dia menyebabkan kita stres, lagilah kita susah nak kurus. Sebab itulah hormon semua memang bagus ambil resvee. Okey. Resvee ni membantu untuk kita kuruskan badan.
Sebab dia bantu blend all the hormones together dengan baik, dengan seimbang, supaya satu, yang pertama, kita dapat tidur dengan lena. Kita dapat kawal stres kita, dapat kawal stres kita, kita dapat bila kita tidur dengan lena tu, kita dapat bangun dengan bertenaga, kita dapat rehat dengan secukupnya, sebab penting untuk kita dapatkan deep sleep tau. Jadi bila kita deep sleep, barulah badan kita ni berehat dengan betul. Kalau kita tak dapat deep sleep tu, badan kita tak boleh nak berehat dengan betul, kurang tidur, tak dapat rehat, jadi badan kita tak dapat nak repair. Jadi itu pun jadi masalah pada kita. Okey, yang pertama, dapat tidur yang lena, dapat bantu tidur kita lena. Kemudian yang kedua, dia dapat bantu untuk kurangkan stress level kita, bantu untuk kita elakkan stres, kurang ataupun minimalkan stres kita. Okey, kalau nak tahu sesiapa yang tinggi kadar stres dia, memang dia akan terdedah kepada risiko mendapat penyakit yang tidak berjangkit. Penyakit yang tidak berjangkit seperti obesiti, sakit jantung, sakit buah pinggang, kencing manis dan sebagainya. Jadi kita perlu stres level yang lebih kurang je, so minimum sahaja. Kita memang tak boleh lah nak kata kita tak ada stres langsung kan. Even budak-budak pun stres kalau tak dapat makan gula-gula, kalau tak dapat beli mainan dia. Jadi kita hidup kita memang ada stres, tapi kita kena manage. Tak boleh nak tinggi sangat stres tu, ataupun tak boleh nak berpanjangan tiap-tiap hari, ataupun long term kita punya stres tu. Jadi kita kena minimumkan, ataupun kita kena kurangkan stres kita. Jadi makan sesuatu seperti recipe ni membantu untuk kita manage kita punya stress level kita. Okey, yang kedua kemudian apa lagi? Selain daripada tu, dalam otak kita ada dua hormon yang membantu untuk selera kita tau. Macam mana recipe ni membantu untuk kita kurus? Kita dalam otak kita ada dua jenis hormon yang dia akan stimulate ataupun dia akan activate bila kita makan. Yang pertama ialah hormon ghrelin dengan leptin. Okey, hormon ghrelin ni hormon kenyang, hormon leptin ni hormon lapar. Okey, dua-dua ni sepatutnya berfungsi dengan elok. Bila kita makan, dia sepatutnya dia akan rembeskan hormon ghrelin. Kenyang dah ni. Okey, kenyang dah ni. Okey, kita should stop. Okey, tapi kalau bila kita lapar, contohnya kita dah 12 jam ataupun 14 jam kita tak makan, 18 jam kita tak makan, jadi hormon leptin ni akan keluar. Lapar dah ni, perut kita lapar. Okey, jadi sepatutnya hormon kita tu berfungsi macam tu. Tapi kebanyakan orang zaman sekarang tidak begitu. Tidak mendapat manfaat macam tu. Sebab apa? Bila kita makan, kita rasa lapar lagi. Baru je 20 minit makan, kita rasa lapar lagi, nak mengunyah pula. Okey? Kita sepatutnya bila kita makan dalam tempoh 20 minit, kita sepatutnya rasa kenyang dah. Sepatutnya rasa kenyang dah. Jadi itu sepatutnya hormon berfungsi dengan baik. Hormon berfungsi dengan baiklah. Ghrelin keluar lepas 20 minit kita makan. Dan juga leptin keluar bila kita betul-betul lapar. Okey? Tapi sebaliknya zaman sekarang ramai orang lepas waktu makan ni, dia terus makan. Baru makan pukul 8, pukul 10 nak makan lagi. Okey? Itu tak betul. Itu dah tak betul. Hormon ghrelin dia hormon leptin dia keluar pukul 10. Padahal pukul 8 baru makan kan. Dan hormon ghrelin dia ni tak pernah keluar. Tak pernah rasa kenyang. Nak makan lagi. Pukul 10 makan lagi. Pukul 12 makan lagi. Pukul 12 makan lagi kan. Kemudian pukul 4 tu makan lagi. Pukul 8 makan lagi. Malam sebelum tidur cari lagi makanan. Contohnya pukul 10, pukul 11 lagi dah nak makan. Sengaja nak makan craving, rasa nak makan kunyah-kunyah, rasa nak makan benda manis. Contohnya Jadi itu adalah keadaan bila kita punya hormon tu jadi tak betul. Jadi dirembeskan tidak sepatutnya. Okey, jadi sebab saya sense benda ni, sebab saya pun ada pengalaman macam anda juga, most of us kan, yang mana bila makan tu rasa tak kenyang. Nak makan lepas makan. Dan saya pernah juga saya pernah juga ada dalam satu keadaan yang mana saya dalam satu acara saya makan masa tu bos saya hidang mi rebus. Mi rebus saya makan
Lepas makan. Saya makan sampai 5 mangkuk tau. Sampai bos kata, oh seronoknya Ana makan banyak. Padahal makan banyak tu sebabnya kita tak boleh nak apa ni kan, nak suruh orang makan banyak. Sebenarnya tak betul lah sebenarnya. Tapi sebab dia meraihkan staff dia kan. Jadi makan banyak sebenarnya tak bagus. Sebab itu tandanya kita punya hormon tu bermasalah dah. Jadi satu perkara yang kita nak buat ialah kita makan something seperti resvi. Resvi ni membantu untuk kita kawal hormon kita. Dia memperbaiki kita punya neurotransmitter tu yang untuk membantu jadi otak kita ni fikir dengan jelas. Jadi otak kita ni merembeskan, aktivekan hormon ghrelin dengan leptin tu pada masa yang betul. Bila kita makan, sepatutnya hormon ghrelin akan keluar dalam tempoh 20 minit. Bila kita makan something, jadi kita dah rasa kenyang dah 20 minit. Kenyang dah ni. Tak boleh masuk dah. Jadi tak makan. Okey. Dan kita akan rasa makan tu, dan jenis makanan yang kita makan tu akan membantu untuk kita rasa kenyang lebih lama. Sebab itu perlu makan protein. Kita makan omega untuk kita rasa kenyang lebih lama. Tapi yang pentingnya hormon tu kena keluar pada masa yang tepat. Bila kita dah makan, kita kena rasa kenyang dalam tempoh 20 minit. Itu adalah fungsi resvi. Okey, untuk kita rasa kenyang lebih lama, kita makan protein, kita makan omega guide. Supaya kita tak rasa lapar, satu, kita rasa kenyang lagi lama. Jadi kita boleh kurangkan waktu makan, schedule makan. Zaman saya dulu memang dah diajar dah makan 6 kali sehari ataupun makan 3 kali sehari minimum. Kemudian kat sekolah SVP, dia orang ajar makan sampai 6 kali kan. Betul tak? Pagi, kemudian rehat, kemudian lunch, kemudian ada minum petang, ada dinner, kemudian ada supper. Lepas balik prep makan lagi. Jadi itu sebenarnya budaya yang tidak baik sebenarnya yang kita ajar untuk masyarakat kita. Jadi sebenarnya apa yang kita patut buat ialah kita kena schedulekan makanan kita, jangan makan banyak kali. Cukup kita orang adult ni, budak-budak tak apalah. Maybe sebab kita diajar budak-budak kan, saya masih tu belasan tahun Jadi budak-budak tak apalah. Sebab dia nak belajar dia tak perlukan tenaga, dia perlu rasa tak cuma type of makanan tu memang kita kena pilih betul-betul supaya ianya dapat membantu untuk kita kurus. Okey. Untuk kita adult ni, kita makan sekali ataupun 2 kali sehari sahaja. Jadi apa yang nak buat supaya kita ni hormon kita ni betul, supaya dia dapat tangkap waktu kita kenyang dan dapat memberi signal untuk kita lapar. Jadi kita perbaiki hormon kita tu dengan pengambilan resvi. Jadi untuk kita rasa kenyang lebih lama, kita makan protein. Untuk kita elakkan rasa lapar, kita makan omega guide. Jadi inilah membantu untuk saya pun bertahan buat program kurus ni. Sebab program kurus kita sebenarnya bukannya 2-3 bulan. Kalau kita expect dalam tempoh sebulan kita nak buang sampai 10 kilo, sebenarnya itu adalah satu perkara yang short term punya. You akan rasa satu rebound akan banyak. Jadi you all akan rasa tak best. Sebabnya sebab kita kurus dah tapi kita rebound balik. Dia trauma tau. Saya dah 2 kali di mana saya berjaya kurus, saya berjaya buang 10 kilo tapi rebound dia 20 kilo. 2 kali berlaku macam tu. Jadi saya memang trauma. Jadi program Shaklee yang saya buat ni, jadi dengan cara pemakanan yang betul, kita pandai pilih makanan yang betul untuk membantu untuk kita makanan berkualiti yang membantu untuk tubuh kita sihat, untuk tubuh kita dapat rasa kenyang lagi lama. Jadi benda itulah membantu untuk kita ni kurus lebih lama. Di samping amalkan suplemen Shaklee. Sebab suplemen fungsi dia untuk close the nutrition gap, yang membantu untuk kita dapat tenaga, membantu tubuh kita dapat nutrition untuk hidup, untuk fungsi organ kita, fungsi sel kita. Jadi sebab itu kita makan suplemen. Jadi